Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, pada hari yang mulia ini, marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Semoga kita semua akan tergolong dalam golongan orang-orang yang beriman serta beroleh rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Tajuk khutbah kita pada hari ini ialah agama Islam, agama perpaduan. Muslimin yang dirahmati Allah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Dan berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, yaitu agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan, yaitu semasa jahiliyah dahulu. Lalu Allah menyatukan di antara hati kamu sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam. Maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara, dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka disebabkan kekufuran kamu semasa zaman jahiliyah. Lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu disebabkan nikmat Islam juga. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangannya supaya kamu mendapat petunjuk hidayahnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, umat Islam yang kuat adalah umat bersatu padu dan umat yang sejahtera, yang tidak mudah digugat dan gentar dengan mana-mana ancaman atau tuntutan. Islam adalah agama yang menganjurkan perpaduan, kerana dengannya keamanan dan kestabilan dapat ditegakkan. Sebaliknya, Islam sama sekali menolak berlakunya perpecahan, kerana ianya akan membawa kepada kehancuran dan ketinggalan. Dari satu segi, umat Islam yang berpecah akan menjadi lemah dan mudah dihancurkan oleh musuh, kerana dengan perpecahan akan menghilangkan kekuatan sesuatu umat itu atau bangsa. Perpaduan
tidak hanya semata-mata ditekankan kepada aspek pertahanan dan ketenteraan sahaja, malah ia perlu meliputi semua sudut kehidupan, kerana musuh tidak hanya melihat kelemahan sesuatu bangsa berdasarkan satu sudut sahaja, malah ia melihat pada pelbagai ruang yang boleh dimasuki. Untuk itu, kita perlu menguatkan perpaduan umat Islam dalam semua sudut kehidupan, terutama sekali sudut politik, ekonomi dan sebagainya, supaya dapat mewujudkan ummah yang sejahtera. Persaudaraan adalah kunci kepada perpaduan. Semakin erat persaudaraan yang dijalin, maka semakin kukuhlah perpaduan sesuatu umat atau bangsa. Oleh itu, konsep dan semangat persaudaraan perlu dipupuk dan disematkan dalam hati sanubari setiap umat manusia, kerana ia merupakan ciri-ciri orang beriman. Sebaliknya, permusuhan dan perseteruan adalah musuh utama kepada persaudaraan. Dengan itu, sekiranya sesuatu bangsa atau kaum sering bermusuhan dan bersengketa, maka mereka sebenarnya tidak bersaudara, apalagi untuk membentuk sebuah kesatuan dan perpaduan. Muslimin yang berbahagia, perpaduan adalah lambang keutuhan dan kekuatan, dan ia juga sebagai lambang kedamaian dan keharmonian. Dalam Al-Quran, kita boleh dapati banyak ayat yang menyarankan supaya kita bersatu dan bersaudara. Di antaranya, Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwanatun fa aslihu baina akhawaytum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelingkah itu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Demi untuk mengekalkan hubungan persaudaraan yang erat dan kukuh, maka Al-Quran menganjurkan supaya dilakukan usaha-usaha perdamaian dan islah sekiranya ada tanda-tanda bahawa hubungan persaudaraan tersebut akan hancur dan musnah, atau sekurang-kurangnya telah mula menunjukkan tanda-tanda yang ia mulai retak. Ini jelas seperti yang telah terdapat pada penghujung ayat yang telah dibacakan tadi. Dalam pada itu, Allah memberi amaran kepada kita semua supaya jangan berpecah. Jangan berpecah belah, kerana ia boleh meleraikan ikatan persaudaraan dan kekuatan kita. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 105 yang bermaksud, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah bercerai-berai dan berselisihan dalam agama mereka, sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas dan nyata yang dibawa oleh Nabi-Nabi Allah. Dan mereka yang bersifat demikian akan beroleh azab seksa yang besar. Ayat ini menjelaskan betapa pentingnya peranan umat Islam saling membantu, mendukung untuk membina keutuhan dan kesatuan umat, baik di mana saja berada. Kita harus lebih mengutamakan keutuhan umat daripada kepentingan diri sendiri, menjauhi perkara yang mencetuskan permusuhan dan perpecahan dalam hidup bermasyarakat. Sesungguhnya perpaduan dan kesatuan menjadikan kita kuat dan teguh, sedangkan perpecahan membuat kita lemah dan mudah dipatahkan pihak lawan. Umat yang bersatu, walaupun jumlahnya kecil, pasti akan kuat. Sebaliknya,
umat yang banyak tetapi selalu berselisih, maka mudah dikalahkan oleh lawan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 249. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah berserta orang-orang yang sabar. Justru itu, sama-samalah kita sedar betapa besarnya bahaya jika selalu terjadi perpecahan dan pergaduhan. Ia akan membawa bencana dan malapetaka yang mungkin menyebabkan hilangnya kuasa serta kekuatan umat Islam itu sendiri. Hadirin yang berbahagia, marilah sama-sama kita renung dan ambil pengajaran daripada khutbah hari ini. Antaranya, pertama, umat Islam hendaklah menjaga hubungan ukhuwah Islamiyah sesama Islam, supaya kita dapat membina satu ikatan perpaduan umat yang sejahtera. Kedua, umat Islam hendaklah mendidik generasi yang akan datang untuk bersatu padu dan mengeratkan perpaduan berlandaskan akidah, syariat dan akhlak Islam. Ketiga, umat Islam wajib mengekalkan perpaduan demi menjamin kekuatan umat Islam dan keamanan dalam negara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa athi'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan. Kalau tidak, nescaya kamu akan menjadi lemah dan hilang kekuatan kamu, dan sabarlah menghadapi segala kesukaran dengan cekal hati. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Surah Al-Anfal ayat ke-46. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.